sebagai tazkirah ni, kita cuba dari upayalah, sebab kita nak pertama kali kita maksud perempuan ramai ke depan. Itulah. Ramai bertukar-tukar, so kita tak tahu berapa dari isu lagi perempuan bagi semakin tinggi. Dan ialah rasul pertama kali kita buat, so kita dah nampak bayangan mungkin ini akan berkal lah. InsyaAllah dia lagi tidak. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syed Nabi Ahmad yang ada hadir hari ini bersama dengan kita. Kita buat cepat, pantas bagi kita lewatan sikit tazkirah berkaitan dengan Ramadan. Lepas kepada Ustaz, yang muslimah depan jangan malu nak tanya soalan. Jangan tanya bab fidyah, ganti apa semua jadi puasa, bayar apa pun tak ada. Lepas tu dah dere dah semua ni. Tapi kalau hutang bayar sendirilah yang tu. Kalau tak ada apa, teruskan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak clear suara saya ke? Clear? Sebab jawab salam macam pelan je. Tak tahu kot. Assalamualaikum. Dengar clear? Clear ya? Bukan apa, masa saya mengaji dulu, guru saya beritahu, tanda orang nak meninggal dunia, bila bagi salam, jawabnya semakin tak semangat. Dia dah tak kuat. Kalau tak percaya, cuba tengok dekat rumah sakit, hospital kan. Jumpa orang sakit, Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Tak lama dah tu. Jadi saya tak pastilah sempat tak zuhur kita ni. Kan? Bagi salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut mati pun ya. Ingatkan kita takut bini je. Rupanya kita takut mati ramai lagi. Baiklah, tak apalah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih pada tuan pengacara majlis. Seterusnya pegawai kanan, tuan-tuan, puan-puan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ramai kan. Jadi kita utamakan lelaki, tapi macam biasalah. Di mana-mana majlis pun orang perempuan sentiasa menyukai majlis agama. Dia pula. Okey, apa pun tak apa, tengah hari ni insya-Allah saya nak ambil masa yang pendek saja, sebab kita pun dah agak kesuntukan masa. Pertamanya saya minta maaf banyak-banyak yang membuatkan tuan-tuan dan puan-puan ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu siapakah penceramah kita kali ni. Dengar cerita Nabil Ahmad. Semua yang datang ni nak tengok kan mana satu Nabil Ahmad, nak confirm betul-betul original ke, asli ke, tiruan ke kan. Nama sama, adakah betul orang itu. Gambar ni tak boleh percaya ni, kena tengok dulu betul ke tidak kan. Nama nak sama, cuma tak tahu betul ke tidak dia ni sama ada Astro ataupun TV1. Tapi Alhamdulillah dua-dua keluar TV juga. Ya, nama saya adalah Nabil Ahmad. Sama macam sahabat saya jugalah, Nabil Ahmad. Dia masuk Raja Lawak. Saya tak masuk Raja Lawak, tapi tak apa, insya-Allah saya boleh buat lawak. Jangan bimbang ya. Sebab dia punya tagline apa? Lupa dah. Ada juga minat dia. Ada juga alhamdulillah seorang. Boleh alhamdulillah. Tapi Ustaz Nabil ni dia punya tagline, marilah sama-sama kita berfikir. Kalau Nabil Ahmad tu lu fikirlah sendiri. Lu fikir seorang-seorang. Ustaz Nabil ni marilah sama-sama kita berfikir. Kata Allah kan, afala tatazakkarun. Tidakkah kamu berfikir? Supaya kita sama-sama berfikir. Benda yang kita cakap, benda yang kita buat bukan untuk kita, tapi untuk kita sama-sama fikirkan. Benda kita buat tu adakah kerana dengan adat, budaya, ataupun kerana dengan fahaman kita pada agama. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita berkumpul ini Allah bagi satu kelapangan lah, iaitu diluaskan rezeki, diberikan kita peluang pekerjaan yang tak perlu kita bersusah payah nanti. Dalam masa yang sama kita didatangkan suami, isteri, penyejuk mata dan hati. Didatangkan teman-teman yang merapati. Dan juga diberikan kita rezeki yang tidak henti-henti. Apatah lagi yang kita harapkan, mudah-mudahan kita memperolehi keridaan daripada ilahi. Saya rasa pelik sikit sebab ceramah dalam gimnasium. Saya kekok sikit sebab saya tengok dalam tu lain macam. Selalunya kat surau, kat masjid.
Tiba-tiba ada alat memberat tu pula. Jadi macam saya pelik sikit kan. Tapi tak apalah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita dah berada pada penghujung Syaban, nak masuk Ramadan. Tahniah pada pihak apa ni sini orang panggil apa? Genting Genting World. Genting Group. Ni macam adik-beradik Genting Helen tu lah. Oh, boleh dapat tiket free ya? Oh, tak boleh? Oh, saya pernah naik sekali. Tapi tak naik lah main-main tu. Saya pergi dekat apa tu? Outlet. Dekat situ saja. Naik setengah jam, turun 2 jam setengah. Tak tahulah apa penyakit orang kat situ. Tapi tak apalah, saya rasa macam tak apalah, pengalaman pertama dan terakhir kot. Banyak lagi tempat lain boleh pergi. Tapi terima kasih banyak tuan-tuan. Bagusnya ialah tadi bila Tuan Pengurusi sebut dah 3 tahun tak buat 3 tahun langsung tak dengar ceramah. Allahu Akbar. Tak apalah, ini kira kita panggil apa? Qadha lah. Macam tadi Tuan tu sebut, tuan-tuan kena bayar fidyah, jangan bayar fidyah. Selesaikan dulu puasa-puasa ganti. Jadi ini kira ganti lah ni. Ganti tazkirah 2 tahun yang terlepas lah. Jadi maksudnya kalau kali pertama dia bayar 2,000, 3 kali 6,000. Alhamdulillah hari ni saya cover 3 tahun tu. Banyak sikit lah sekok tu. Alhamdulillah, syukur. Jadi kurang je. Tuan-tuan, gembirakah kita apabila dimaklumkan kita akan dapat satu bonus yang besar? Sudah pasti semua manusia akan gembira. Hanya orang yang tidak ada akal saja yang rasa tak ada apa pun. Orang yang nampak kelebihan sudah pasti dia akan gembira. Kita, Allah datangkan satu bulan yang cukup banyak kelebihan. Kalaulah hati manusia itu tidak gembira, berarti something wrong lah dengan jiwa ni. Faham atau tidak? Macam tak beria je. Lambat sikit orang naik ke Genting tu dia ada connection dia lambat. Terputus patutlah. Okey, tak apa. Sebab saya dengar seorang perempuan je, orang lelaki langsung tak dengar. Lost coverage. Tak apa. Baik, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, beruntungnya kita sebagai seorang Muslim, apatah lagi mereka yang nak kenal tentang Islam. Sebab Islam ini agama yang cukup sempurna dalam segala segi kehidupan. Hatta orang yang bukan Islam, saya yakin mungkin ada kawan-kawan kita yang not yet Muslim, kan? Kawan-kawan kita yang rapat-rapat dengan kita. Dan ada di kalangan mereka yang cuba untuk tiru gaya budaya kita dengan berpuasa, dengan memberi salam, walaupun mereka bukan Islam. Apa hukum orang bukan Islam bagi salam dekat kita? Apa hukum orang bukan Islam bagi salam dekat kita? Ni bukan kuliah fiqh ni, dah. Saja nak test. Mesti ada tuan-tuan, ada kawan-kawan, betul tak? Kawan-kawan yang rapat, kadang-kadang dia bagi salam kita, Assalamualaikum. Jawab tak? Orang yang bagi salam apa hukum dia? Berdosa. Orang yang jawab salam tambah dosa. Tuan-tuan, ni khilaf di kalangan ulama. Salam ini adalah satu bahasa, satu komunikasi, bahasa komunikasi. Tetapi dalam bahasa Arab, maksud Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, salam sejahtera, boleh tak? Dalam bahasa Arab kita translate kan Assalamualaikum, boleh tak? Faham? Ulama faham? Baru sampai. Ya Allah, nampak kajian 1.5 tak habis lah ni. Mau 2.5 ni habis ni. Allah, sabarlah aku ya Allah. Baik. Saya nak cerita tentang tuan-tuan bahawa nampak tak benda harian yang kita buat, kita sendiri kadang-kadang tak boleh nak jawab. Betul? Bayangkan dalam Ramadan, Allah bagi pada kita 1 bulan supaya kita belajar sebelum masuk Ramadan itu. Hari ni kan kita dah nak habis ni bulan Syakban, maksudnya nak masuk Ramadan. Ada tak di kalangan kita yang belum selesai qada puasa? Ramai wanita-wanita genting grup ni dah selesai lah. Kira buka puasa atas genting lah. Patutlah gembira ni. Orang lelaki selalunya dia akan bagi macam tadilah, tolong selesai. Dia kira memang bagi nak selesai je. Lepas selesai dia nak ambil part pula. Saya dah sebut pada orang lelaki, kita kadang-kadang terlepas pandang, terutama berkenaan dengan isteri-isteri kita. Saya tak sebut satu, isteri-isteri. Faham? Isteri-isteri kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang dari satu sudut untuk kita update dengan dia. Sebab kadang-kadang orang perempuan dia lost. Tambah-tambah pula yang banyak bersalingan. Saya faham, isteri saya beritahu dah, abang, saya ni dah
Bukan hilang ingatan, tapi ingatan tu hampir hilang. Faham? Bila kita tanya tarikh dia dah lupa. Mana ingat bang? Sebab dia kata, abang masa saya bersalin habis urat putus banyak bang. Kesian kat mereka, urat putus. Jadi sebab itulah suami-suami tolonglah carilah pengganti untuk memberikan peringatan kepada isteri-isteri kita yang tua. Faham? Lambat. Yang tu dia pun cepat, nampak. Yang tu dia pun cepat. Sebab isu ni sensitif. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, saya sebut pada awal ini berkenaan dengan hukum bahawa bulan Ramadan bukan hanya sekadar bulan untuk Allah bagi kelebihan, tetapi bulan itu untuk mempraktikkan segala ilmu dalam ibadah kita harian. Maka sebab itulah beruntungnya kita sebelum masuk Ramadan kena ada beberapa persiapan. Kalaulah Ramadan itu datang tiba-tiba, sudah pasti orang takkan bersedia. Tetapi Ramadan itu datang mengikut penggiliran yang Allah telah tetapkan, mengikut kalender Islam itu sendiri. So kita semua sudah pun bersedia. Saya nak tanya pada tuan-tuan, sudahkah anda bersedia untuk sambut Ramadan? Apakah buktinya? Saya tanya soalan kedua. Apakah anda telah bersedia untuk sambut Syawal? Apakah buktinya? Ada jawapan. Jangan bohong. Kan? Kan kalut pergi beli promosi raya lah, promosi kuih raya lah, tempah awal pre-order. Pasal apa Ramadan tak ada bersedia? Kita tak ada apa-apa persediaan. Walaupun kita kata, saya sendiri pun tuan-tuan, kita kata kita bersedia dari sudut diri kita. Tetapi sebenarnya dari sudut roh tu pun kita tak kuat, apatah lagi dari sudut fizikal. Kenapa kita terbayang bila sambut saja, nampak saja Ramadan kita nampak Syawal? Semua orang, betul atau tidak? Sebut saja nak sambut Ramadan, kita dah terfikir baju raya tempah tak lagi, kuih raya dah booking tak lagi, tiket flight contoh. Jadi banyak benda tentang Syawal yang kita utamakan. Ni manusia. Saya tak kata tuan-tuan dan puan-puan saja. Saya juga sama. Manusia. So bila sambut saja Ramadan, Allah seolah-olah Allah nak bagi kepada kita, kita rasa seronok awal. Faham tak? Ini tak salah, ini fitrah manusia. Contoh macam tuan-tuan, kerja dengan genting wol. Mungkin orang dah beritahu dah, kalau kerja kuat, kerja bagus, kita punya gaji akan bertambah-tambah plus dengan bonus. Tuan-tuan dah bayang bonus? Saya duduk dalam sektor kerajaan, tuan-tuan, saya tak pernah dapat bonus. Dapatlah sikit dalam 500. Itu pun 500 kami tu macam 50,000 tuan-tuan. Allah, dapat sehari tu habis terus. Kami appreciate sungguh. Semua kawan-kawan belanja. Tiba-tiba, habis? Itulah rasa syukur kami kepada nikmat yang Allah bagi. Tapi tuan-tuan bayangkan, ini baru dunia. Maka Allah nak bagi pada kita peluang untuk kita bersiap siaga awal. Walaupun Syawal akan tiba, tetapi Ramadan untuk menggembirakan hati-hati manusia agar jangan lalai dan terleka dengan apa yang ada pada saat ini. Tuan-tuan, kita flashback sikit. Dalam bulan Rejab, orang banyak cerita tentang Isra' Mi'raj. Betul? Kadang-kadang sampai masuk Syaban pun masih lagi cerita tentang Isra' Mi'raj. Kan saya yakin ni tuan-tuan dan puan-puan ni lepas habis pada kerja sini balik pergi masjid pula kan? Oh, lambat connection tadi kan? Saya faham. Okey. Walaupun tak angguk tu saya faham. Okey. Tuan-tuan pergi tak surau? Pergi. Siapakah penceramah yang selalu datang ke tempat tuan-tuan? Sebutkan salah seorang nama ustaz tu. Ustaz Azhar Idrus. Pandai dia sebut nama glamour terus. Selesai kes. Oh, bagus. Menyelamatkan keadaan. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ada hati untuk sampai ke rumah Allah. Walaupun saya faham tadi saya nak sampai sini ni 2.1 kilometer, tapi makan masa 15 ke 16 minit. Jadi saya dah memahami tuan-tuan dan puan-puan keadaan dan keberadaan anda di sini. Walaupun Genting tu nampak macam syurga, tapi di sini saya tak mau cerita di sebaliknya. Penderitaan yang tuan-tuan tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah hiburkan dengan jalan yang lain. Ya, insya-Allah. Ya, memang biasa. Kalau kita fikir tentang logik akal, saya dah hampir 13 tahun di JAKIM Putrajaya. Tetapi bila saja diamanahkan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga Ketua Pengarah JAKIM untuk saya dipinjamkan ke TV Al-Hijrah sebagai pengurus pematuhan kandungan syariah. Di sana barulah saya rasa macam mana tuan-tuan rasa. Daripada Bangi sampai ke sini 2.5 jam. Saya dah rasa dah tuan-tuan. Saya cuba mengubati duka lara yang ada itu dengan menyanyi sepanjang perjalanan. Walaupun sumbang mambang, tak apalah tuan-tuan. Itulah antara hiburan kita. Saya yakin begitu juga dengan tuan-tuan. Tapi dalam bas jangan buat macam itu ya. Nanti orang semua akan lari dan pandang tuan-tuan.
Ingat artis mana ni? Korea pun tidak, K-pop pun tidak, takut sekali lagi patah riuk nanti kerjakan ya. Tolong jaga-jaga. Baik tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, bulan Rejab banyak cerita Isra' Mi'raj. Masuk saja bulan Syakban, apa yang orang cerita? Yang tuan-tuan selalu dengar dalam bulan ni, bulan Syakban ni tengah ni. Oh, nisfu Syakban. Nisfu Syakban tu bila? 15. Oh yelah, tengah kan, 15 lah. 30 tengah 15 lah. Kalau jadi 29, 14 tengah lah. Okey lah. Apa yang ada pada nisfu Syakban? Nampak tak tuan-tuan? Bukan apa saya tanya tu, kalau bab Isra' Mi'raj, saya tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan boleh cerita tentang Isra' Mi'raj? Oh, Nabi dibawa daripada Mekah ke Palestin. Lagi, Nabi dibawa naik jumpa Allah. Nabi melalui beberapa tingkat langit. Kenapa kita banyak cerita? Sedang nisfu Syakban, kenapa tuan-tuan hanya tahu nisfu Syakban? Saya tanya apa lagi tentang nisfu Syakban? Dia jadi macam buffering tu lama sangat. Net. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, ini hadis Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Usamah bin Zaid, Nabi sebut apa? Hadis ini pada kedudukan hasan dalam beberapa riwayat, antaranya Imam An-Nasa'i, Imam Baihaqi, disebut bahawa zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nabi sebut satu bulan itu manusia hampir lalai dan leka di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Jadi bulan apa? Syakban. Sebab tu bulan ni orang cerita pasal raya. Betul tak? Ada, memanglah di masjid tu cerita tentang nisfu Syakban. Lepas habis 15 hari bulan, cerita tentang apa lagi? Raya lah. Jangan bohong lah. Mana-mana pun sama kat saya ni. Abang bila nak balik raya bang? Abang berapa hari raya bang? Siapa yang cerita tu? Bini. Bukan nak salah bini-bini di rumah. Dah. Cerita yang paling syok sekarang ni, nak kena plan, nak kena rancang. So, betul lah kata Nabi, manusia ada di kalangan kita yang lalai dan alpa pada bulan Syakban. Sedangkan bulan Syakban, bulan yang menghampiri dengan Ramadan. Yang saya awal sebut tadi, kalaulah orang tu semua sedar, Ramadan ini bulan yang Allah akan bagi banyak kelebihan, sudah pasti start pada Rejab, Syakban orang akan buat preparation. Well prepared. So akan clear siap-siap dah. Semua akan pastikan setiap peralatan, setiap perkakasan, setiap perkara yang akan kita buat, dah kita plan. Tetapi kenapa manusia masih lagi tidak lagi memerlukan tumpuan itu? Kerana hampir kita dilupakan dengan urusan dunia. Siapa? Kita. Saya tunjuk orang lain. Kita. Tadi saya ambil gambar. Biasalah manusia post dalam Facebook, dalam IG. Hari ni saya ceramah dekat Genting Group. Contoh, saya tak boleh lagi lah. Lepas ni pun saya bubuh. Kan? Lepas ni saya bubuh. Kenapa tuan-tuan? Oh, kita nak minta semua pembaca tengok konten kita, like. Oh, sampai 300, sampai 400. So, ramai follower kita. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, itulah keberadaan kita hari ini. Dilalaikan dengan dah azan dah. Jadi kita berhenti bagi lalu azan tu banyak mak tu. Tadi imam masjid India kot tadi tu. Ni masjid Jamek. Kita bagi dulu. Nampak gaya kena terus ni orang azan ni. Okey tuan-tuan. Azan kalau mengikut pandangan ulama, kalau azan di tempat tu, so kita kena jawab. Tapi kalau azan dengan cara alat elektronik ni, kita boleh silentkan dulu. Ataupun kalau nak jawab, perlahankan, orang jawab. Ataupun mungkin azan tengah berlangsung, tuan-tuan sambil dengar, sambil jawab pun boleh. Yang penting dengar azan, kena jawab. Kalau saya tengah ceramah pun, saya akan jawab, tapi dalam keadaan saya jawab di hati. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang perlu kita buat persiapan, terutama di bulan Syakban yang terakhir ini? Maka inilah perkara yang perlu kita ambil perhatian secara bersama. Ya, saya, tuan-tuan, puan-puan dan puan-puan semua, perkara yang paling penting pertama ialah kena persiapkan diri dengan ilmu. Itu asas. Sebab kalau masuk bulan Ramadan, banyak soalan tanya berulang-ulang kali, Ustaz batal tak kalau korek terhidung? Nanti tengok nanti ada soalan tu lagi. Padahal soalan tu dah memang soalan sport dah. Soalan yang memang dah tahu dah. Ustaz dah standby dah. Memang aim dah. Aku tahu dah ini. Ustaz, batal tak? Jawapan kita? Batal tak kalau kita korek lubang hidung? Oh, tak batal. Saya kata batal.
Kalau dia tarik balik, lepas tu dia nak rasa pula. Nyam. Betul. Itu batal. Ya? Tak batal. Sebabnya bukan sedap. Ya ke Ustaz? Sebab kalau nak kira tu sedap. Sedap. Dia tak sama dengan bersedap-sedap lain. Maksud bersedap-sedap ni sampai terlupa. Yelah korek ni memang sedap. Tak apa, tak sedap. Korek telinga pun sedap kan? Ambil galik. Itulah sebabnya sampai tahap satu bukan takat bersedap-sedap, sampai tahap mengenyangkan. Tu sampai memasukkan anggota tadi. Itulah samanya macam kita pakai suntikan kan? Benda-benda taklah kenyang, dia hanya sekadar rawatan. Baik, tuan-tuan, kenapa saya sebutkan perkara pertama adalah ilmu? Islam ini didirikan dengan wahyu. Datangnya dengan petunjuk daripada Allah. Kalam Allah. Kalau kita tengok balik ni, tuan-tuan, saya nak tanya, kenapa kita kena puasa? Jawapan orang 40 tahun. Perintah Allah. Tu jawapan 7 tahun. Kurang je. Jawapan selamat. Siapa-siapa pun perintah Allah, Ustaz. Ya betul. Itu jawapan paling tepat. Perintah Allah sebab kita kena puasa. Lagi? Melambatkan? Mengajar kita menahan lapar dan dahaga. Okey. Masuk dalam skema jawapan. Boleh dikira. Okey lagi? Kenapa kita perlu berpuasa? Persediaan menghadapi Ramadan. Ni dia buat awal ni. Saya tanya kenapa kita kena puasa. Dia awal ni dia bayangkan puasa tu sebelum Ramadan. Bagus. Ini cukup bagus. Di imagine luar. Kita bayangkan dalam Ramadan. Rupanya ini bagus orang genting world ni. Genting group ni. Dia fikir sebelum lagi apa yang aku kena buat. Soalan tu bagus. Ya? Faham tak tuan-tuan? Kan tak faham? Saya tanya kenapa kita perlu puasa. Bagus puan bayangkan kenapa kita puasa sebelum. Faham tak? Betul lah. Persiapan juga. Betul juga. Sebabnya, tuan-tuan jangan gelak. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sama yang saya baca tadi, bulan itu bulan yang ramai dilalaikan, dan bulan itu kata Nabi adalah bulan yang turfa'ul a'mal ila rabbil alamin, bulan yang akan diangkat segala amalan kepada Tuhan yang menciptakan alam. Dan kalaulah saat amalan-amalan itu diangkat, aku suka sebab saat itu aku sedang berpuasa. Betul tuan, jangan gelak. Nabi buat tau. Maksudnya ialah Nabi praktik puasa sebelum masuk Ramadan. Jadi tuan-tuan dah try dah puasa sunat? Alhamdulillah. Sebab mereka memang puasa qadha. Tu mereka try tu. Hak lelaki dah try dah? Try dah? Bila try? Syawal dulu tu. Dia ambil puasa 6. Dia qadha yang tu je. Tak apalah. Okey, tapi khilaf juga di kalangan ulama kalau nak puasa di akhir-akhir ni Sebab kalau orang yang dah biasa puasa sunat pada bulan-bulan yang sebelumnya, jadi bila masuk tengah pada Syaban, lepas pada Syaban tu, kalau yang tak biasa, so dia akan jadi fitnah balik. Melainkan kalau ada yang nak qadha. Orang lelaki pun ada yang qadha tuan-tuan. Jangan ingat perempuan je, betul tak? Sebab kadang-kadang dia ingat qadha ni bagi yang wanita je kan, yang datang haid je. Orang lelaki pun ada yang keturunan sajak tu. Kena tengok juga tu. Tak ada kena-mengena. Jangan marah. Tak ada kena-mengena. Yang uzur, yang dalam musafir, yang ada dalam keadaan kesempitan, masyaqqah, ada kesulitan dan sebagainya, dia ada keringanan padanya ketika itu. Dia kena ganti balik. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, maka ilmu asas kita kena tahu. Apa ilmu yang kena tahu? Ilmu berkenaan dengan hukum agama. Sebab tu basic kita ni kalau puasa. Sebab tu saya nak tanya, kenapa kita kena puasa? Apa maksud puasa? Ma makna saum? Apa maksud puasa? Okeylah, saya ambil ayat mudah yang kita dah buat tiap hari. Apa maksud solat? Tu dia. Mesengap habis semua dah. Kan memang dah tak ada coverage ni. Ni baru 1.31. Tuan-tuan puasa kan? Patut pun. Ada makan tak tengah hari ni? Ada kan? Bungkus tu kan? Nasi kambing nasi kambing tu kan? Saya beritahu lah. Kalau bukan kambing pun nanti tuan-tuan ambil tu, percaya lah kambing kat bawah. Okey. Apa maksud puasa? Solat. Apakah maksud solat? Dari sudut bahasa. Kalau bahasa Arab dia ada bahasa dengan istilah. Apa maksud solat? Dari sudut bahasa Arab. Ma makna solat lughatan, sudut bahasa.
Solat adalah tiang agama. Bagus. Itu ayat slogan. Okey. Itu juga ayat Allah Taala tu. Okey. As-salatu imaduddin. Okey. Okey. Puasa, solat maksudnya ialah doa. Ni dari sudut bahasa. Yang kita duk buat tu, kan dalam kita solat tu, rupanya dalam kan kita setiap kali kita solat tu, dalam tu ada baca Quran, dalam tu ada zikir, dalam tu ada doa. Kita tak perasan? Dia ada 3 komponen utama dalam solat. 1 Quran, yang kedua zikir, yang ketiga doa. Masa bila doa? Yes, duduk di antara 2 sujud. Masa tu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Tuan-tuan dah boleh baca. Duduk antara 2 ayat. At-tahiyatul mubarakah. Apa bacaan duduk antara 2 solat? Nampak tu main tu kuasa oleh pemikiran tu sehingga mampu untuk mempengaruhi audien. Apa bacaan doa kita? Tu doa. Nampak? Zikir masa kita rukuk, masa kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu semua zikir. Baca Quran? Surah Fatihah kita tu, sebab tu jadi wajib. Kalau tak ada surah Fatihah, maka tidak cukuplah rukun dalam solat. Sebab tu penting kena ada ilmu. Tu baru solat. Tanya pula tentang puasa. Apa maksud puasa? Puasa maksudnya tahan. As-saum, kata Nabi tu, as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Rupanya tahan daripada buat sesuatu. Contoh, saya nak beritahu gambaran. Mana tadi ada ayam tadi kan? Kata ada ayam lah tadi. Oh, ada ayam kan? Oh, tak nampak. Tak apa. Saja je lah. Padahal nak bang dahaga. Tak apa. Kalau nak buat mais ni, jus oren apa satu? Biasalah ustaz, kalau ustaz ayak mineral je. Depa kata ustaz ayak sihat. Cuba bagi ayak licikang ke, ayak watermelon juice ke, tambah lychee sikit kan. Ustaz minum habis. Ni kerja mineral ustaz tengok atas tengok bawah. Ni nasib lah bukan bulan puasa lagi. Kalau bulan puasa letak depan ni, itu macam yang sirap tuan-tuan, balik cerita kita tadi. Kenapa nak disebutkan tentang maksud puasa itu tahan? Makanan kan ada depan kita. Kan? Lah ni ada tak makanan? Ada. Kalau nak ikut ada lah di keliling kita, walaupun tak ada depan kita. Ada tak? Ada. Tapi dalam bulan puasa, makanan ada tak keliling kita? Masih ada. Maruku, kuih raya tahun lepas. Kan? Betul tak? Kan? Hapak letak tepi lah. Ada. Tapi kenapa tuan-tuan tak makan? Nampak tak? Makanan bukan kita tak boleh makan, tapi kita tahan dulu sebelum dapat izin daripada Allah untuk makan. Sebab kita puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itulah proses yang Allah suruh kita buat. Tahan. Allah nak ajar kita supaya tahan. Tahan apa? Tahan apa yang Allah suruh perintah. Makan. Rupanya dalam tahan makan dan minum, tahan pula hawa nafsu. Kenapa bulan lain kita habiskan 1-2 jam duduk bersembang, membawa, mengunyit, menoreh, semua ada. Tapi bila masuk bulan Ramadan, hantar ni limah tu rumah sebelah. Aku tak lah, aku puasa. Macam tak boleh lah, aku gantung. Pasal apa? Sedangkan bulan lain kita boleh buat alasan sama. Aku tak mahu lah, aku tak mahu dengar ni semua ni. Allah fitnah ni. Pasal apa? Pasal bulan tu. Nampak tak? Rupanya Allah nak latih diri kita dalam keadaan secara tidak sedar. Dengan penat, dengan letih tu, kita dapat menahan daripada meneruskan perkara-perkara yang bukan. Perkara-perkara yang mendatangkan kerosakan kepada pahala kita. Fasad tu. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun secara tak langsung, rupanya Allah didik. Sebab tu seluruh manusia, hatta orang bukan Islam, bila tengok orang Islam, cantiknya ialah melakukan suatu perkara yang mereka sendiri nak tiru. Saya yakin juga kalau di sini ada, kalau kami di JAKIM, tak ada lah pegawai orang bukan Islam, semua orang Islam buat JAKIM kan. Tapi bila kita turun dengan mu'alaf, ialah mu'alaf ni yang baru masuk Islam, keluarga mereka yang masih belum bukan Islam, ada yang nak buka puasa sama kita. Bila kita tanya, sebab saya dalam 2-3 tahun tu saya sempat bersama dengan bahagian dakwah, duduk di cawangan mu'alaf.
Kita buka puasa dekat kedai restoran apa? Abdullah Chan, kan, kedai ni lah India Muslim, Cina Muslim. Jadi bila dia bawa family dia, mula-mula memang kita fikir, takkan nak bawa dia, kita ni orang Islam takkan. Tapi bila kita fikir dakwah itu umum, mereka yang bukan Islam ni sendiri sampai sanggup tiru nak puasa walaupun tidaklah macam kita nawaitu saumaradin an ada. Tak ada lah niat macam tu. Kan, dia pun ada yang minum, tetapi mereka cuba untuk tahan sekejap daripada makan sampailah buka puasa, cuba rasa. Seronok buka puasa macam ni. Dia akan rasa ruh. Sebab itulah saya nak sebut pada tuan-tuan. Yang kedua, untuk kita faham, tadi ilmu. Yang kedua, bulan ini adalah bulan pengisian. Dia ibarat macam tuan-tuan pergi piknik lah, pergi berjalan. Tuan-tuan pergi berjalan, tuan-tuan pergi mana-mana. Contohlah pergi tempat best mana luar negara. Oh, tuan-tuan tak pernah pergi luar negara sebab jaga genting je kan. Oh, okey. Tak biasa, patut lambat sikit. Dalam negara je kot no. Oh, tak juga. Memang tak dapat cuti Oh, kesiannya. Saya sampai pergi Balkan, saya pergi Turki, saya pergi Gaza, Palestin, saya pergi Dalat, Natrang, Vietnam. Kata saya pergi. Tuan-tuan tak nak pergi kesian pula saya. Allah, hai. Saya ada package tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi bersama dengan saya, jom. Sambil pula macam ni. Okey, ada satu package ni. Saya saja nak cerita ni. Sebab baru ni saya balik pada umrah. Macam misalnya 10-11 hari bawa travel, bawa satu jemaah 30 orang dengan satu travel. Travel ni baru nak up lah. Jadi dia nak minta ustaz-ustaz yang ada nama ni bantu dia. Saya pun kenal dia. Dia pun budak yang belajar di sana di Mekah, membesar di sana. Ayah dia pula tabung haji yang dah lama dah bertugas di sana di Saudi. Dekat tak silap saya lebih daripada 10 tahun ayah dia bertugas sana. Jadi dia membesar sana apa semua dan berkahwin dengan orang sana. Jadi dia buat satu travel. Saya pun berkenalan dengan dia. Saya pun tengok juga bimbang. Takut yelah syarikat sekarang ni pun banyak yang bukanlah menipu, tapi kadang-kadang tu faham-faham lah. Kita tak nak kata, takut sekali lagi kita tuduh, tak mau. Tapi kadang-kadang pengurusan yang kurang mantap menyebabkan ada ketirisan yang berlaku dan akhirnya orang kata penipuan. Rata-rata begitulah. Tapi orang yang scammer memang scammer lah. Sebab tu saya nasihatkan kalau nak pergi, cari yang betul-betul ada nama dan boleh cek dengan Kementerian Pelancongan lesen dia dan tahap dia punya pengalaman. Kalau yang baru-baru ni saya syorkan bukan tak boleh, tapi takut nanti bermasalah pada kita. Kan macam isu yang baru ni pergi, tiba-tiba kena pindah hotel. Daripada 100-200 meter, pindah ke 1-2-3 kilometer. Lagi jauh. Lepas tu marah pula pihak syarikat. Jadi, ini di antara masalah. So, saya pergi dengan syarikat ni, Alhamdulillah. Dia punya pengurusan bagus dan saya pujilah. Sebab bos dia pergi sekali lah. So, nanti yang akan datang ni, Alhamdulillah. Tertarik ke bang? Air mineral saja. Nampak bawa tu dah cantik dah. Saya rasa ya Allah. Menggeletar tadi saya tengok. Tak ada. Biasa. Masih makbul ya bang. Saya bayangkan macam seolah-olah orange juice lah bang. Alhamdulillah. Sedap. Alhamdulillah. Dia orang lupa beli air orange juice. Oh, lupa ya? Tak apa, nanti saya claim lah. Sekali ke ajaran saya. Baik, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, saya balik cerita tadi. Okey, lepas ni dia nak buat satu program lagi namanya Umrah Plus Explore Saudi. Orang lain tak nak buat lagi, tapi setakat ni syarikat ni nak buat. Kalau tuan-tuan nak pergi, nanti tuan-tuan tengoklah. Mungkin boleh daftar. Nak tengok dulu tak apa. Kita akan pergi 19 hari. Saja masuk sikit cerita ni nak sampai pada tuan-tuan. 19 hari kita nak explore ke Abwa, ke Badar, ke Madinah Al-Ula, tempat-tempat yang jarang orang pergi, tempat-tempat nama-nama tadi kan yang tuan-tuan pun dah pernah dengar. Mungkin kita akan pergi keluar, naik cruise dan sebagainya lah. Itu yang kami plan. Kalau tuan-tuan nak pergi, sebab saya nak gembirakan hati tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pun banyak kan, siang pula nampak macam stres. Relax lah tuan-tuan. Ke sebab tuan-tuan tak sabar nak buka puasa ni? Okey, saya faham. Kalau kadang-kadang dah memang tak cakap tu, suruh cepat sikit ustaz. Nak makan, lapar, nak kerja pula kan. Baik. Kenapa saya katakan yang kedua bulan pengisian? Tuan-tuan, bulan ini bukan kita duduk saja. Bulan kita kena ada isi. Kita kena buat sesuatu. Kalau kita pergi berjalan tanpa tujuan, kita pergi berjalan tanpa kita riki, tanpa kita tahu tempat tu, dan kita tak tahu apa kelebihan. So, kita tak tahu nak buat apa. So begitu juga dengan Ramadan. Tuan-tuan kena tahu apa yang nak dibuat dalam Ramadan. 30 hari, mungkin 29 hari. Macam raya tahun lepas yang 29 tu. Yang tuan-tuan ketupat, esok lusa lambat lagi kan. Tiba-tiba Allah malam ni. Malam tu lah ambil Tak apa tuan-tuan, itulah namanya Islam. Indahnya Islam, dia sampai bukan nak menyusahkan, tapi mungkin bagi orang yang tak sabar tu, Allah seronoknya esok. Bagi orang yang tunggu lusa, Allah naya. Nampak? Islam tu.
suruh kita tengok anak bulan. Cerita tentang hilal ni bukan di sini lah. Nanti kita bincang kemudian, ya. Tuan-tuan, sebab tu Ramadan kena ada pengisian. Kalaulah kita hari ni tak plan betul-betul, saya yakin kita yang nak masuk Ramadan pasti akan keluar Ramadan sama macam hari ni. Tuan-tuan nak lain tak? Ya, salah satu benda yang sebelum masuk Ramadan, sebelum buat pengisian ni, contoh macam ayak ni. Contoh ni air ni dah penuh. Ni ibarat kita dah 11 bulan. Tuan-tuan kena buat apa? Tambah air lagi. Sebab kalau kata bulan Ramadan ni kita nak kena isi, tuan-tuan nak kena isi lagi ke? Tak, kita kena minum. Betul? Cukup je tu? Tak cukup kan? Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Maksudnya apa? Kita kena clearkan dulu, baru kita masuk pengisian baru. Begitu juga dengan diri kita. Selama 11 bulan, kita kan banyak benda yang kita buat kadang-kadang yang Masya Allah Tabarakah, kita dengan Allah je yang tahu. Nak cerita dengan manusia ni, aibnya kita, ya Allah, kalau boleh tak mau tengok muka kawan. Betul tak? Kita dengan Allah je tahu. Kita banyaknya dosa. Sebab tu Allah suruh sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati, bersihkan diri. Allah dah ajar kita tiap-tiap hari dengan solat. Rupanya dengan berwuduk sebelum solat adalah proses untuk menyucikan diri. Betul tak? Pernah kan tuan-tuan dengar tentang hadis, Nabi kata, sekiranya ada sebatang sungai di hadapan rumah salah seorang di kalangan kalian, sahabat Nabi, kamu mandi padanya 5 kali sehari semalam, mandi, apakah masih terlekat kotoran pada badan kamu? Kata Nabi. Maka sahabat dengar tu, wahai Rasulullah, sudah pasti kalau kami mandi 5 kali sehari dengan gunakan air yang laju depan sungai kami tu, depan rumah kami tu ada sungai tu, dan saya takkan ada kotoran yang lekat. Itulah yang diumpamakan, yang Nabi sebut berkenaan dengan solat dan wuduk. Allah nak bagi tahu pada kita, tiap-tiap hari Allah nak bersihkan seluruh keadaan diri kita. Fizikal luar, yang kita kotor tangan, kotor kaki, kotor badan, kotor segala-gala, bersih. Rupanya ambil wuduk, nak bersihkan juga jiwa kita dengan solat tadi. Masuk Ramadan, begitulah juga samanya. Sebelum masuk Ramadan, kita kena clear siap-siap diri kita. Tuan-tuan, Nabi pesan dalam hadis berkenaan dengan nisfu Sya'ban, Allah terima amalan taubat seluruh hambanya kecuali 2 kumpulan. Iaitu pertama, illa li musyrikin, orang yang mensyirikkan Tuhan. Golongan yang kedua, musyahid, orang yang ada dendam, perasaan tak puas hati, perasaan dengki, perasaan yang menyebabkan hati ni tak sukalah dengan orang lain. Orang itu tidak akan diampunkan Tuhan. Sebab tu sebelum masuk Ramadan ni tuan-tuan, kita buat kosong-kosong. Tuan-tuan buat kosong-kosong bila? Ni terbalik orang kita. Hari Syawal tu kan, Assalamualaikum, abang sihat nak? Lama tak jumpa. Ni. Aku dah minta maaf nak. Aku banyak salah dengan hang. Kita kosong-kosong nak. Yang kau tu, tak apalah, aku pun sama jugalah. Nanti aku pun buat hang teruk ni. Aku kata kat hang macam-macam. Minta maaf nak. Okey, kosong-kosong. Boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah. Tetapi untuk jadi orang yang lebih baik, sebelum masuk Ramadan, clear dulu. Tu yang masalahnya kita. Yang orang tanya, kenapa masuk Ramadan jadi sama juga macam sebelum Ramadan? Rupanya hati tu tak bersih. Walaupun kita dah ikut macam-macam, buat qiyam, baca Quran, tadarus, khatam Quran, bukan khatam sehari, khatam 30. Seorang sekali tu satu juzuk tu, dia khatam 30 juzuk. Oh, hebat. Saya tanya macam mana? Dia pergi kumpulan ni dah khatam, sambung kumpulan ni pula khatam. Oh, itu khatam, bukan khatam. Dia ambil je ujung-ujung je kan majlis khatam tu. Mai sini. Ustaz, ceramah majlis apa ni? Majlis khatam Quran. Saya kan pergi tu, pergi majlis khatam Quran. Aku tumpah khatam lagi. Bila orang tanya, Ustaz berapa kali khatam? Dapatlah 5 kali. Ustaz 5 kali. Padahal dia tak tahu kita pergi majlis khatam Quran. Betul tak? Tak salah saya cakap, betul lah saya pergi majlis khatam Quran. Saya dapatlah 5 kali khatam Quran. Orang macam saya lepas Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau, kan apa ni, bacaan doa akhir khatam Quran tu kan. Jadi kita pun alhamdulillah dapatlah 5 kali majlis khatam Quran. Niat dalam hati. Orang kata, Ustaz berapa kali khatam? Dapatlah 5. Betul lah, khatam tu pada majlis, bukan khatam pada kita. Sebab tu tuan-tuan, jangan bekerja dengan apa yang kita nak buat, tetapi ambil pengisian untuk kita ubat. Hari ni orang masalah tuan-tuan, baru ni saya ceramah dekat IP Ibu Pejabat Kontingen Trafik Kuala Lumpur. Dia peminta masa tu Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk
Datuk Yusof tak silap saya. Dia panggil saya untuk ceramah di situ 6.30 sampai pukul 7 suku malam. Saya pun cakap, Datuk, malam ni saya ada kuliah. Tapi tak apalah, sebab dah minta juga saya datang juga. Sebab malam tu ada kuliah dekat Bangi. Bayangkan Kuala Lumpur dengan Bangi. So saya ceramah depan-depan polis macam ni tuan-tuan. Rupanya tajuknya ialah berkenaan dengan masalah kemurungan dan stres. Tuan-tuan, Menteri Kesihatan kita dah sebut, penduduk wilayah Kuala Lumpur dengan Putrajaya antara penduduk yang mengalami kemurungan yang agak tinggi. Tuan-tuan duduk mana? Selangor. Alhamdulillah. We are the gang. Ya. Saya pun bagi, saya tak stres. Okey. Tuan-tuan ceriakan diri anda semua ya. Jangan stres. Selamatlah. Hang kata kat aku di sepadan ni macam mana? Adalah sikit-sikit. Ini statement daripada Menteri Kesihatan. Katanya, antara peratus tertinggi kemurungan adalah penduduk Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Sebab tu tuan-tuan, kan isu banyak berlaku tentang bunuh, pukul dan sesuatu yang kita tak sedap, tak seronok dengar lah dalam keluarga, rumah tangga ni. Kan macam saya di negeri saya sendiri, saya Perlis. Dalam 2 minggu lepas seorang anggota polis tembak isteri dia tu 5 dah. 5 dah kan. Jadi bila saya tanya, depa tak ulas panjang tapi saya faham. Bila saya cerita, saya cakap, tuan-tuan cuba senyum. Bayangkan polis. Boleh bayang tak wajah dia nak senyum? Saya kata tak apa, walaupun Datuk depan saya, tuan-tuan senyum kat saya. Saya kata, tuan-tuan di jalan raya tak boleh senyum. Assalamualaikum, bawa kereta laju saya nak sama ni. Kawan tu gelak lagi kat dia, tak boleh, tu kerja dia. So saya kata, ada masa kita kena ceriakan diri kita. Sebab Ramadan datang, sebab tu dia pengisian untuk ubat kita. Hari lain kita tak sempat nak pergi masjid, nak dengar kuliah agama, hatta nak buat benda sunat. Tapi bayangkan dalam bulan puasa, kita boleh bangkit buat 8 rakaat. Betul tak? Nak kira 8 rakaat tu berapa jam? Setengah jam. Masya Allah. Bravo. Ini mesti satu rakaat, satu ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Oh, memang Sebabnya kami di Mesir dulu ada masjid buat macam tu. Bila saya pergi kat masjid tu, tengok daripada depan sampai belakang orang Melayu. Faham? Jadi pakat balik bawa ilmu tu, balik baca satu ayat. Bukan tak boleh, tapi rugilah. Baca hanya dapat kelebihannya satu ayat. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, maka untuk masuk Ramadan kali ini, pertama kena sucikan hati daripada sudut pengisian tadi. Sucikan hati, bersihkan diri, minta maaf kepada manusia, sama-sama kita. Yang penting juga jangan lupa minta ampun daripada Allah Ta'ala. Mak kita tak tahu ni, kita nak lama ke tak ni hayat kita ni. Kan takut nanti orang kita, yalah macam kita hari ni mungkin ingat, kalau boleh aku nak masuk Ramadan. Tapi kita tak tahu belum tentu dapat ke tidak kan. Jadi nak masuk tu kena bersihkan hati. Yang kedua, nak bersihkan hati cara macam mana? Satu, zikrullah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, paling mudah, istighfar. Fasta'iz billah. Minta berlindung dengan Allah dengan banyakkan beristighfar. Kita banyak dosa sampai-sampai tak astagfirullah. Teringat balik benda yang kita buat tu salah, astagfirullah. Orang tak tahu. Biar kita yang banyakkan mengucap dengan kalimat astagfirullah. Kalau tuan-tuan payah sangat, tuan-tuan buka lagu, cari kan ada selawat istighfar tu kan, buka cari istighfar, duduk dalam kereta buka YouTube kan, sambil tu bawa duduk dalam ni pakai earpiece pula, earphone dan sebagainya. Saya dah jadi compare kan pakai earpiece. Masa earpiece tu kita dapat command daripada penerbit dengan pakai earpiece yang sangkut kat telinga tu, kan, yang pengacara-pengacara TV pakai tu, earpiece. Jadi kita duduk mana-mana pun buka. Alah tuan-tuan buka lah. Kalau nak rancak sikit, cari lagu istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu dia rancak sikit lah. Tahu? Tak pernah dengar? Allah kesiannya, tak pernah dengar lagu, tak pernah pergi keluar negara. Dah patutlah nampak macam stres. Tuan-tuan kena ada hiburan sikit tuan ya. Kena ada hiburan ya. Janganlah tengok Aina Abdul sangat. Kan saya tahu ni peminat Aina Abdul ada, Kai Bahar ada ni sini kan. Samsul Yusof ada kan. Apalah. Samsul Yusof macam mana kenal guys tu? Silap. Tapi tak apalah kan, kita doa yang baik-baik insya-Allah. Apapun, kalau tuan-tuan bukalah istighfar, cari nama Ustaz Nabil, contoh. Ada Ustaz Nabil, memang betul Ustaz Nabil nyanyi lah. Hampa ni kot ustaz selebriti. Bukan boleh ceramah je, menyanyi pun dia. Tahu?
Oh, pun tak tahu ya? Oh, ilaha illallah. Patutlah depa dunia genting grup saja. Tak ada grup lain, grup WhatsApp pun tak ada. Oh, bagus. Tak apa, tuan-tuan jagalah hubungan tu. Aku nak bagi tahulah lepas ni tengok aku ada tazkirah. Tazkirah Ustaz Nabil. Ada lagu Ustaz Nabil. Jangan terkejutlah. Ya, saya pun salah seorang anggota kumpulan nasyid. Kumpulan nasyid. Ada juga. Alhamdulillah ada juga orang kenal saya. Rasa selebriti semualah sikit. Baiklah saya pergi satu tempat tu. Apa tak ada lagu ni? Ku merintih, aku menangis, ku meratap. Tak pernah dengar? Tak pernah. Dalam lubuk hati yang dalam ni, ya Allah, aku nak balik cepat. Ya Allah, aku tak mau makan. Ya Allah, aku nak terus puasa. Tapi nasib baiklah orang tahu juga. Oh, tahu lagu tu tapi tak tahu siapa penyanyi kan. So hari ni baru tahu penyanyi up sikit lah bayaran tu. Itu nak cerita. Tak kena gunakan cerita dia. Baik, balik kita cerita kita tadi. Maka nak ingat Allah, zikrullah, baca Quran dan istighfar banyak-banyak. Terakhir tuan-tuan, sebagai konklusinya ialah untuk kita meraih keampunan, meraih keberkatan, meraih segala-gala daripada Allah Ta'ala. Ini pesan Nabi kita juga dan pesan para ulama', iaitu memperbanyakkan doa. Ya, sebab kita masih dalam fasa akhir Syakban nak sampai ke Ramadan. Kita yang tengok kawan-kawan kita, mungkin hari ni kita boleh jumpa, esok belum pasti orang tu duduk sebelah kita. Dan mungkin orang tu sudah berada di alam lain. Betul atau tidak? Saya suka kata gini tuan-tuan. Selalunya kita ni, bila hari ni kita beranggapan esok masih ada untuk kita, so kita akan rasa play safe. Tak apa, dan lagi kan. Tambah-tambah bila kita tengok kawan kita tu yang memang nampak teruk kan, mati dia, aku tak mau pergi sembahyang, ahli neraka. Contoh, jangan. Kita hari ni yang pakai kupiah, yang pakai tudung labu, tak tahu lagi pengakhiran kita macam mana. Mungkin orang tu tak buat apa pun, kita sembahyang pun tak. Mungkin di saat akhir dia adalah orang yang Allah angkat kedudukannya. Sebab tu kita jangan bercakap buruk, dengan banyakkan doa. Doa ni mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Nah, salah satu doa yang Nabi suruh kita doa untuk kita ni sama-sama jaga hati ialah doa ni kerap kali Nabi disebut oleh para ulama. Di antara doa yang kerap Nabi ulang ialah Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang mampu untuk membolak-balikkan hati manusia, kekalkanlah hatiku atas agamamu. Itu doa Nabi yang selalu Nabi baca. Selain pada doa yang kedua yang kita selalu dengar tu. Dan tuan-tuan hafal tak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu di antara doa yang juga Nabi kerap baca dan ulang-ulang. So kita boleh baca. Tuan-tuan, salah satu doa yang Nabi minta kita buat, walaupun doa ni dalam dua riwayat, ada yang kata hasan, ada kedudukan yang kedua katanya dhaif. Dhaif ni jatuh sikit martabat, bukanlah sampai tak boleh beramal. Dhaif ni boleh beramal tapi tak boleh jadi hujah. Maksud tak boleh jadi hujah ni, tak boleh suruh orang ni pada kena buat tau macam ni. Tu hujah. Suruh anak buat tak boleh hujah. Melainkan kalau kita buat, orang ikut baca doa apa tadi? Doa ni. Boleh buat. Ya. Apa doa tu yang tutup imam baca? Allahumma, bila masuk Rejab, Syakban, Ramadan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tutup majlis makan terus. Punggah tuan-tuan. Nampak dah sangat dah tu, memang dah perut dah berbunyi. Saya pun tahu, tak apa. Doanya ialah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tak apalah kalau nak singkatkan dah masuk Syakban ni, Allah barik lana fi Syakban wa balighna Ramadan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting banyakkan berdoa. Tak semestinya dalam doa bahasa Arab tu. Tuan-tuan nak baca Allahumma situ saja dah 3 minit dah. Tambah-tambah kalau kat masjid kat sini, saya yakin insya-Allah tuan-tuan semua tulis harap Allahumma ALLAHUMMA. Apa ustaz kali? Allahumma barik BARIKNA barik lana LANA. Meja satu-satu makcik. Sini semua yang hebat-hebat semua tulis harap. Saya tengok tu. Kau tulis lukis muka saya. Dah. Tu budak sekolah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah saya. Maka banyakkan berdoa. Apa saja kita minta, satu, Allah sampaikan kita sampai Ramadan. Yang kedua, Allah memberkati kita dalam Ramadan. Dan mudah-mudahan yang ketiga kita minta, Allah terima amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh plan. Pertama tadi ialah pengisian dengan ilmu. Kedua, pengisian dengan amalan. Apa-apa yang tuan-tuan nak buat,
baca Quran, sedekah, nak zikir, nak solat sunat dan sebagainya, masuk dalam kita punya agenda. Paling tidak ada dalam plan kita. Yang ketiga, banyakkan berdoa. Saya letakkan 3 tu saja sebagai asas kita untuk sambut Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan hati terus gembira, ya. Jangan stres sangat. Nampak stres kan? Saya ceramah tak sampai sejam pun tuan-tuan. Kenapa stres ni? Oh, tak stres kan? Oh, tak stres. Sebab kita duduk depan gymnasium ni. Dia roh tak sampai kan? Oh, tak sampai lagi, tak apa. Ya, sebab orang lelaki saya duduk belakang tu dia lambat sikit. Saya macam kuliah muslimat pula. Jadi macam suami-suami teman isteri kan. Kesian dia bang. Tak apalah. Yang penting ambillah maklumat ni, berkongsilah dengan pasangan hidup anda, dengan kawan-kawan juga yang ada di sini maupun dekat rumah maupun dekat pejabat. Kita kongsikan yang baik-baik. Tuan-tuan nak kongsi, ambil gambar saya pun nak oh kita bersama Ustaz Nabil, handsome juga dia. Tak payahlah. Saya memang tahu dah pun memang saya handsome pun, tak payah. Tulis je situ. Ustaz Nabil pesan kita buat 3 benda ni. Ya. Apa dia 3 benda? 1, kita kena perbetulkan dengan persiapan ilmu. Yang kedua, kita kena buat pengisian dari sudut amalan. Yang ketiga, kita kena banyakkan doa. Yang keempat, kalau dapat kongsikan rezeki bersama isteri-isteri. Itu tak ada, saya tak tambah. Faham tak faham tu lah, lambat hamba. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya rasa cukup dekat tu. Sebab saya tengok Tuan Haji Nasir naik turun berdiri sampai tak ni, saya nak suruh end dah tu. Kita punya online. Saya rasa terima kasih banyak atas peluang yang diberikan. Minta maaf lah kalau ada gurauan, ada mungkin satu saya minta maaf sebab terlambat tadi. Saya tahu memang masa adalah suatu benda yang amat berharga. Sebab tu 12.45 tu adalah masa untuk 15 minit saya bersama dengan kalian. Tadi saya sampai pun dah 1.10 tadi. Dah agak terlewat, saya minta maaf banyak. Yang kedua, sama-sama kita doa. Tuan-tuan doakan untuk saya juga doakan untuk tuan-tuan untuk kita sama-sama dapat Ramadan kali ini dan menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa, memperolehi takwa dan Lailatul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Pom tam-tam duduk sini Kamdar tak pindah Ustaz Sogo pavilion. Kan sini tak pergi. Oh sini tak pergi. Oh sini terlupa. Genting group. Ada sana kat outlet. Okey baik. Yang ketiga, saya nak minta sama-sama kita ni sambil-sambil macam tadi, mintalah maaf sebelum kita nak masuk Ramadan ni. Bukan sebelum nak balik kampung. Sebelum nak Ramadan ni hampa ni pun. Sebelum nak Ramadan ni kan, kalau buat polak-polak tu sambil-sambil tu minta maaf. Ceritalah aku itu ni, aku yang cerita kat bos yang hang tak mai tu ni. Akulah yang bos marah hang tu, akulah. Boleh? Waktu tu memanglah berlarutan lah punya punca. Tak payah cerita yang asas-asas saja ya. Mudah-mudahan janganlah sampai kita mengeruhkan keadaan, tapi Ramadan proses untuk kita menjernihkan diri dan menjadikan kita hamba yang mengabdikan diri kita kepada ilahi. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan di lain masa, di lain ketika. Yang baik datang pada Allah, yang lemah datang pada diri saya. Maka yang baik itu jadikan sebagai panduan. Yang mungkin ada kekurangan, minta teguran, minta pandangan, nasihat, dan mungkin ada sesuatu yang perlu saya ubah di masa akan datang. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.